Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Telah berkata Imam al-Allamah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya di dunia dan di akhirat. Celaka engkau mahu mengatasi makamku yang sudah diberikan Allah kepadaku. Engkau tidak akan sanggup. Tidak ada di tanganmu sesuatu yang dapat engkau mengatasiku. Ini adalah sesuatu yang turun dari langit ke bumi. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa in min syai'in illa indana khazainuhu wa ma nunazziluhu illa biqadarin ma'lum. Tiada sesuatu pun melainkan ada pada kami perbendaharaannya, dan kami tiada menurunkannya kecuali dengan kadar yang tertentu. Hujan itu turun dari langit ke bumi yang menjadikan semua tumbuhan hidup subur dan segar. Perkara ini juga turunnya dari langit ke bumi untuk menyuburkannya. Lalu bergeraklah muka hati itu dan tumbuhlah ke atas buminya segala macam yang baik dan kebaikan. Tumbuhlah bibit-bibit rahsia, kebijaksanaan, tauhid, tawakal, munajat dan pendekatan diri pada Allah Ta'ala. Maka tumbuhlah di muka bumi hati itu pepohonan dengan buah-buahannya. Jadi pada muka bumi itu juga tanah lapang, hutan, laut, sungai, gunung, dan jadi padanya juga tempat pertemuan manusia, jin, malaikat dan roh. Ini perkara yang di luar jangkauan akal sebagai suatu kudrat yang mutlak, serta kemahuan dan ilmu yang hanya dimiliki oleh Allah Ta'ala semata. Dan semua ini diberikan kepada segelintir daripada hamba-Nya. Berusahalah supaya kamu terkumpul dalam jaringan bicaraku ini. Dudukku dan bicaraku adalah sebagai jaringan. Aku menunggu terjatuhnya salah seorang daripada kamu ke dalam jaringan itu. Dia itu adalah bicara Tuhan, bukan bicaraku. Sambutlah seruanku, kerana itu juga adalah seruan Allah. Dengarlah kata-kataku, moga-moga Allah merahmati kamu. Ikutilah aku agar aku dapat memikulmu ke pintu Tuhan. Berkata benar itu adalah seruan Allah Azza wa Jalla. Sedang berkata dusta adalah seruan syaitan. Berkata benar itu adalah suatu perkara, dan berkata batil pula adalah suatu perkara yang lain. Kedua-duanya jelas pada semua orang mukmin. Dia dapat melihatnya dengan cahaya keimanan. Kamu mengaku diri cerdik, wahai penghuni Iraq, tetapi tidak ketara pada diri kamu siapa di antara kamu yang benar-benar daripada orang yang dusta. Orang yang memimpin kepada kebenaran dengan orang yang memimpin kepada kebatilan. Bahaya pendustaan kamu kembali ke atas pundak kamu. Aku tidak peduli tentang itu. Seorang murid yang mencari kebenaran
tidak mengharapkan syurga atau takut kepada neraka. Bahkan yang dimahukannya ialah keredaan Allah Ta'ala sahaja. Dia menginginkan dirinya dekat dengan Allah dan bimbang kalau dia akan dijauhkan Allah. Engkau adalah tawanan syaitan, tawanan hawa nafsu, dunia dan syahwat. Namun begitu engkau terus tidak sedar diri, hatimu terbelenggu pun dan engkau tidak sedar. Ya Allah, ya Tuhanku, bebaskan dia dari tawanan itu dan bebaskanlah kami sekali, amin. Berpegang teguhlah dengan kuatnya azimah dan belakangilah rukhsah, yakni segala yang dibolehkan oleh syariat. Siapa yang selalu lazimkan dirinya dengan yang dibolehkan sahaja, dibimbangi akan terbinasa kelak dalam agamanya. Azimah itu buat kaum lelaki kerana dia menanggung bermacam-macam bahaya, sedang yang berat dan yang pahit. Dan yang diberikan rukhsah adalah buat kanak-kanak dan kaum wanita, kerana dia itu yang mudah dan senang. Muslimin dan muslimat sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian, kalau semalam kita bicarakan tentang bagaimana seseorang itu boleh menguatkan imannya dengan 10 perkara sebelum kekuatan iman ini mencapai satu tahap yang disebut sebagai ma'rifatullah. Bila kita sebut ma'rifatullah ialah seorang yang mengenali Allah, maka lahir rasa takut, lahir rasa cinta, lahir rasa harap dan penyerahan diri kepadanya, dan lahir daripada dirinya membesarkan Allah dan memuliakannya, mengutamakan Allah dalam semua perkara. Secara ringkas, bila kita sebut ma'rifatullah, suatu perubahan sikap yang berlaku dalam diri seseorang, suatu perubahan pemikiran dalam diri seseorang, dan suatu perubahan yang begitu jelas nampak kelihatan bahawa dia benar-benar orang yang meletakkan dirinya sebagai hamba Allah SWT. Bermula dengan rasa takut, diikuti dengan rasa cintanya, sehinggalah dia membesarkan, mengagungkan Allah SWT, bahkan mengutamakan Allah dalam semua perkara dalam hidup. Maka orang ini kita namakan sebagai golongan ma'rifat. Dan selepas mendapat ma'rifatullah, maka mereka mengetahui makrifat itu perlu diterjemah dengan ilmu. Seorang takutkan Allah, maka dia akan melaksanakan seluruh perintah Allah. Seorang yang melaksanakan perintah Allah, maka dia mengetahui segala hukum hakam terhadap perintah Allah itu. Umpamanya, bila kita tahu atau bila seorang tadi ada ma'rifatullah, maka atas tuntutan ma'rifatullah maka dia sembahyang. Bukan bila sebut ma'rifatullah kemudian tak nak sembahyang. Kerana kena Allah lah dia sembahyang. Kalau orang tu tak sembahyang, dia tidak akan ada ma'rifatullah, walau apa pun bicaranya. Maka bila dia nak solat, maka dia kena tahu hukum hakam solat. Macam mana cara berdirinya sampailah cara beri salam. Apakah perkara yang membatalkannya dan apakah perkara yang menyempurnakannya. Umpama seorang, kalau dia hormat seseorang, maka dia mesti belajar ada ilmu macam mana cara nak hormat. Dia panggil nama yang baik, dia senyum di hadapan orang yang dihormatinya, dan pelbagai layanan berdasarkan pada ilmu. Kalau kita sebut hari ini ilmu protokol, dia tahu. Sama ahli makrifat, bila benar dia makrifatullah, dia mula tambah ilmu dia. Kerana itu bila Allah Ta'ala perintahkan pada Nabi SAW dengan firman-Nya, wa qur rabbi zidni ilma, katakanlah wahai Muhammad, doalah wahai Muhammad SAW
wahai Tuhanku, tambahkan bagiku ilmu. Kerana semakin bertambah ilmu, semakin benar makrifatnya. Semakin bertambah ilmu, makin sempurna makrifat. Semakin bertambah ilmu, maka semakin tinggi makrifatnya kepada Allah SWT. Sebab itu, semua para Nabi, Allah kurniakan pada mereka ilmu yang tidak terbatas. Ini ilmu yang banyak. Dan Allah jadikan ilmu itu warisan kepada semua para Nabi. Sebagaimana disebut dalam hadis, innal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhama walakin warrathul ilma. Sesungguhnya para Nabi, mereka tidak meninggalkan harta benda berupa dinar dan dirham, tapi mereka tinggalkan ilmu. Maka ilmu ini diwarisi oleh para alim ulama. Innamal ulama'u warathatul anbiya. Ulama waris Nabi. Maka sentiasalah seorang itu mendapat kebaikan bila ilmu itu sentiasa bertambah dalam dirinya dan kepahamannya. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah inginkan kebaikan padanya, dipahamkan agama. Sesudah mereka berada pada sesi ilmu, lalu mereka akan melalui suatu peringkat yang lain, namanya fana. Apa itu fana? Fana artinya seorang tidak melihat sesuatu yang bernilai melainkan Allah. Lain-lain tak ada nilai melainkan Allah. Fana. Umpama seorang bila dia melihat sesuatu yang dikagumi, sesuatu yang lawa, yang cantik, maka pandangannya tak arah pada benda ni, dia tidak pada yang lain. Maka ini disebut fana. Yang lain tidak ada nilai. Yang cuma bernilai pada pandangannya ialah Allah. Maka mula dalam kehidupannya menyingkirkan manusia. Maksud menyingkirkan manusia, dia tak letak pujian manusia, dia tak mengharapkan apa yang berada di sisi manusia. Semua yang diharapkan di sisi Allah. Ini yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Kami beri makan ni kerana Allah. Kami tak harapkan apa pun ucapan terima kasih ataupun apa pun balasan. Maka orang ni ialah orang yang fana. Bila seorang buat sesuatu tidak harapkan pujian orang ataupun ganjaran di sisi manusia, dia ni orang yang fana, ahli fana. Bila orang tak pernah fikir tentang puji manusia atau kejinya, tapi melihat kepada puji Allah dan kejinya, maka ini ahli fana. Maka kerana ada ilmu, maka dia akan ikhlas untuk menjadi ahli fana. Maka ketika itu dia pun tak tengok apa pun kelebihan diri dia, melainkan kurniaan Allah. Dia akan kata, hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Semua yang aku peroleh ini ialah kurnia Allah. Bukan kerana tulang pak kerak saya, bukan titik peluh saya, bukan keringat saya, tapi Allah bagi. Sebab orang lain pun berkeringat macam saya, orang lain juga berpeluh macam saya, tulang pak kerak macam saya, tapi Allah tak bagi. Maka apa yang saya dapat ini ialah Allah bagi. Kalau kita menilai sesuatu yang kita dapatkan usaha, kita berkata orang lain juga berusaha macam kita. Bahkan barangkali dia berusaha lebih kuat pada kita. Tapi bila Allah nak beri, Allah berfirman, dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Demikian kurnia Allah, Allah beri pada siapa dikehendaki. Wallahu dzul fadlil azim. Allah maha besar kurniaannya pada makhluk. Nabi Allah Sulaiman alaihissalam, Nabi yang paling kaya, manusia paling kaya. Dia dapat semua kelebihan. Wa imma kelebihan biasa atau kelebihan luar biasa. Wa imma kelebihan bersifat mukjizat ataupun kelebihan yang bersifat nikmat, sebagaimana nikmat-nikmat orang lain. Maka apa kata Nabi Allah Sulaiman di sebalik limpahan nikmat ini? Dia kata, hadza min fadli rabbi. Ini semua dari Allah, untuk Allah uji aku, syukur atau kufur. Maka orang yang fana,
Dia akan melihat semuanya dari Allah, bukan dari dia. Dia tak kata dia cerdik, dia tak kata dia ni keturunan orang cerdik, dia tak kata memang keluarga saya semua macam ni. Tidak, kurnia Allah. Bila dia faham itu kurnia Allah, dia ni ahli fana, kita panggil. Dan bila mana dia dah menjadi ahli fana, maka ketika itu Allah Ta'ala akan hilangkan kepadanya segala kesedihan dunia. Allah berfirman, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun lahumul bushra fil hayatid dunya. Ketahuilah wali-wali Allah itu tiada lagi dia bimbang, tiada lagi dia takut, tiada lagi dia bersedih. Iaitu orang-orang yang beriman dan adalah mereka senantiasa bertakwa kepadanya. Bagi mereka khabar gembira di dunia. Artinya kalangan orang yang mencapai makrifat, Allah lenyapkan daripadanya kesedihan. Lenyap sedih. Tetapi maksud lenyap sedih, bukankah Nabi SAW juga sedih? Walau Nabi setinggi-tinggi ahli makrifat. Sedih yang dimaksudkan adalah sedih sehingga melanggar aturan Tuhan. Sedih ini terbagi pada dua. Sedih yang pertama ialah fitrah. Fitrah, bila seorang kehilangan anak, seorang kehilangan yang disayangi, maka dia sedih sebagai satu rahmat Allah. Sebab dibina hubungan atas nama kasih sayang. Yang kedua, sedih yang kita katakan berlanggaran dengan fitrah. Bagaimana sedih yang berlanggaran dengan fitrah? Sedih yang menjadikan seorang itu putus asa dengan hidup. Sedih menjadikan seorang itu tak terima takdir hidup. Sedih yang menyebabkan dia bertindak dengan tindakan yang melanggar batas syarak. Yang disebut dalam hadis, laisa minna man latamal khudud wa syaqqal juyub wa da'a bi da'wal jahiliyah. Bukan di kalangan kami seorang yang bila mana bersedih menampar-nampar pipinya, mengoyak-ngoyak bajunya dan menyeru-nyeru perkataan jahiliah. Perkataan jahiliah ialah perkataan yang tak redha dengan takdir Allah. Maka yang dimaksudkan dihilangkan sedih-sedih yang menjadikan dia tak terima takdir Allah. Dalam hadis, ketika mana Rasulullah menangis dengan kematian orang yang disayanginya, maka Rasulullah berkata, innal aina la tadma wa innal qalba la yahzan wa la naqul illa ma yurdi rabbana. Sesungguhnya mata ini mengalirkan air mata, hati ini sedih, tapi perkataan ini tak akan menyebut suatu yang tidak meredai Tuhan. Kami redha. Kerana itu ungkapan dan ucapan orang beriman, raditu billahi rabba, aku redha Allah sebagai Tuhanku. Perkataan Rabba berarti Allah uruskan diriku, Allah takdirkan diriku, semua aku redha. Allah beri kita, Allah tak beri kita, kita redha semua. Ini maksud raditu billahi rabba, aku redha Allah sebagai Tuhanku. Tuhan yang disebut perkataan Rabb berarti yang menguruskan, yang mentadbir, yang mengawasi. Maka semuanya yang berlaku kita redha. Maka orang-orang yang mencapai ma'rifatullah, mencapai ilmu yang sebenar, maka apa yang Allah hilangkan daripada kesedihan, dan Allah sentiasa membimbingnya dengan taufik, dan Allah akan menjadikan sekelilingnya malaikat-malaikat dan ruh-ruh yang baik. Baik, bila kita sebut malaikat, malaikat dia ada fungsi dan peranannya di sisi manusia, khususnya orang beriman. Kerana Allah menjadikan pada malaikat sebagai teman-teman orang beriman di dunia. Sebagaimana mereka ialah pemberi ucapan tahniah di hari akhirat kelak. Adapun di dunia, kita tahu mana-mana tempat yang baik, yang dihadiri oleh hamba Allah, maka akan dihadiri oleh malaikat. Bahkan Allah SWT sentiasa ataupun dalam keadaan yang tertentu mengangkat hamba-hambanya, bukan berbangga dengan hamba-hambanya di hadapan malaikat, untuk malaikat senantiasa berada di si manusia yang beriman ini. Dan bila kita sebut tentang ruh-ruh yang baik, habis ruh datang.
Maksud roh di sini ialah hubung kait seorang dengan mimpi-mimpi yang baik, pertemuan yang baik. Orang ni dia tak akan bermimpi melainkan bertemu orang baik-baik, bertemu para nabi, bertemu orang-orang soleh. Ini namanya berkumpulnya roh. Dan kita tahu, sepakat para alim ulama, seorang boleh bertemu dengan roh orang mati melalui jalan mimpi. Melalui jalan mimpi maka berlaku hubungan antara orang hidup dengan orang mati. Sebab ketika mana seorang itu tidur, maka rohnya berfungsi, bukan lagi jasadnya. Dan segala panca indera yang dipunyai oleh rohnya, bukan panca indera yang dipunyai oleh jasadnya. Maka di situlah berlakunya pertemuan. Sebagaimana kata Abbas bin Abdul Muttalib, aku rindu nak jumpa Umar Al-Khattab selepas kewafatannya. Dan selepas tahun Umar Al-Khattab wafat, maka dia bertemu dalam mimpinya. Dan sebagaimana kisah Salman Al-Farisi dengan sahabat dia, untuk saling bertemu dalam mimpi kalau sekiranya siapa yang mati dulu. Dan inilah pertemuan-pertemuan yang baik yang berlaku kepada orang-orang yang sudah dekat dengan Allah SWT. Sebab itu, bagi orang macam kita, mimpi itu mainan tidur. Bagi orang macam kita, mimpi ni banyak gangguan tidur. Bagi orang macam kita, mimpi pun kita tak peduli pun, kerana kita tak tidur untuk bermimpi. Dan kita tak pernah tidur untuk bertemu dengan sesiapa pun. Bukan kita bila tidur maknanya kita tak nak jumpa siapa-siapa. Saya tak nak jumpa siapa-siapa, maka saya nak tidur. Tidur kita lebih pada syahwat. Tidur mereka ialah ibadat. Bagaimana tidur mereka menjadi ibadat? Sehingga dalam mimpi-mimpi mereka juga menjadi ibadat. Maka ini pertemuan dengan roh yang Allah kurniakan kepada orang yang dekat dengannya, sehingga mimpi-mimpi mereka benar, sehingga mimpi mereka menjadi isyarat. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir, sampai peringkat bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan hamba ini makin dekat dengan Allah, makin hampir dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Syekh Abdul Qadir pun sebut, rugilah siapa yang tak duduk dengan saya tanpa ada huzur. Artinya bicara tentang ilmu makrifat, bicara di hadapan seorang guru atau murabbi. Makrifat ni bukan kita termenung tepi tangga dapat makrifat. Makrifat perlu dibimbing. Kalau para sahabat dibimbing oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau Nabi alaihi salam dibimbing terus oleh Allah. Dan demikian sejarah menunjukkan bahawa seorang tidak mencapai kemakrifatan melainkan dengan bimbingan. Lepas tu Syekh Abdul Qadir kata, ruginya kamu tak duduk dengan aku, dan kamu sentiasa duk beri alasan macam-macam. Kemudian kita nak baca poin ataupun nak syarah apa yang kita baca pada pagi ini. Semalam kita nak jelaskan kembali dari sudut tingkatan ilmu dan hasil daripada makrifat. Dan satu noktah penting yang kita kena faham, makrifat ialah mesti dibimbing. Di makrifat dia tak datang seorang diri. Seorang tak mungkin saya katakan termenung kat rumah dia maka dia pun jadi ahli makrifat. Ia satu rantaian bimbingan yang berterusan. Sebab itu Syekh Abdul Qadir mula menyebut tentang peranan dia di dalam menghasilkan ilmu makrifat, yakni peranan guru. Seorang pemain yang hebat, seorang atlet yang bagus, orang akan tengok coach dia siapa. Dia mesti ada guru di belakang. Seorang yang bijak pandai, orang pun tengok sekolah mana dia, dan di sebalik sekolah siapa cikgu dia. Siapa pun yang bijak, orang akan tanya siapa dia belakang dia. Siapa pun yang pandai, orang akan tanya siapa guru dia. Itu ialah sunnatullah, supaya tiada orang yang mendakwa memperolehnya secara sendirian. Kemudian Syekh Abdul Qadir kata, kalau kamu cuba untuk menyaingi aku, mengatasi aku, maka kamu akan rugi. Baik, bila kita belajar untuk guru, pertama bukan tujuan untuk mengatasi tu guru.
Itu asas yang penting dalam mana-mana adab berguru. Bukan saya belajar nak lawan tok guru, lagi tak boleh. Bukan saya belajar mengatasi tok guru pun tak boleh. Kerana masalah kedudukan dan maqam kurniaan Allah, bukan untuk kita compete, untuk kita berlomba. Bukan kita nak tunjuk saya lebih bagus dari awak, tidak. Tapi saya nak buat benda yang bagus seperti awak, tanpa kita berfikir pun untuk mengatasinya. Kerana bila kita cuba nak mengatasi, berarti ada syahwat kita. Ada syahwat kita supaya kita lebih ke depan. Kita akan mendapat banyak manfaat daripada guru-guru yang mendidik, selagi mana kita tidak cuba untuk mengatasinya, dan selagi mana kita beradab dengannya, dan selagi mana kita tak berkata buruk tentang dia, yakni tidak berprasangka buruk. Kalau kita lihat kaedah ilmu makrifat tadi yang disebut oleh Syekh Abdul Qadir, dengan berguru, maka kita akan dapatlah makrifatnya, akan dapatlah ilmunya, akan dapatlah fanaknya. Dan semua para ahli sufi bersepakat tentang pentingnya guru. Bukan semua ahli haq bersepakat tentang pentingnya guru, tetapi suatu benda yang kita kena tahu, perkara yang menjadikan apa yang kita belajar itu sia-sia. Sia-sia dari sudut kita menghabiskan usia tapi kita tak mencapai martabat yang patut kita sampai. Orang kalau diterlibat dengan apa benda pun dia ada target dia. Kita bila belajar dengan guru kita, target kita tak sampai untuk jadi orang baik, orang soleh. Bukan sebaliknya, dari dulu kita banyak prasangka buruk pada orang lain, lalu kita pun belajar untuk tidak berprasangka buruk. Tapi malangnya kita hari ni berprasangka buruk pada guru pula. Itu balik, kita alihkan prasangka buruk pada orang yang lebih baik. Dulu kita mungkin prasangka buruk pada semua orang kebanyakan. Kita dah berjaya mengatasi prasangka buruk, mengatasi suuzon. Tapi malangnya bila ada yang belajar, dia mula jadikan gurunya sebagai subjek prasangka buruk. Nampak sikit dah guru dia dah sombong ni, guru dia dah berubah ni, guru dia sekian-sekian. Dia mudah menafsirkan setiap perubahan berlaku pada gurunya dengan cara negatif. Maka itu kegagalan dalam berguru. Bila kita berguru, depan kita cuma guru kita, tidak ada yang lain. Maka segala ilmu, segala tunjuk ajar itu menjadi suatu ketagihan kita, keinginan kita. Tapi kita membatalkannya dengan beberapa sifat yang menggagalkan kita sampai. Itu orang yang sesudah dia berguru, dia masih belum membersihkan dirinya daripada sifat tidak baik, maka seperti dia memenatkan gurunya mendidik dia. Memenatkan gurunya didik. Lah awak ni tak nak berubah-ubah. Bahkan awak alih perangai jahat awak pada guru awak pula. Dulu dia fitnah orang lain, dia pun dah baik, tak nak fitnah. Tapi bila mana dia berguru, dia belajar fitnah guru dia pula. Dia jadi terbalik. Dia arahkan sifat buruknya pada apa yang lebih baik, bukan pada orang yang paling berjasa dalam hidup dia. Maka gagal ilmu dia. Sebab itu kita tak bercakap buruk tentang guru kita, tidak juga prasangka buruk. Jauh sekali mengumpat, jauh sekali untuk kita masuk menceroboh privasi dia. Kerana kita perlu melihat apa menjadi asas tujuan kita berguru. Kan di antara kegagalan seorang murid bila mereka mula menceroboh privasi guru mereka, maka ilmu mereka gagal. Kerana setiap orang dia ada sempadan dia. Kata raja, dia ada sempadan dia. Kita baik dengan raja, jangan ceroboh privasi dia. Nanti mau kita kena tampar dia. Walaupun kita rapat, dia dengan cepat boleh pecat kita jauh daripada dia. Kenapa? Bila kita mengganggu sempadannya. Setiap orang dia ada privasi dia, setiap orang. Bila mana kita cuba menceroboh privasinya, di situ hilang keberkatan kita. Sebab itu kita stay fokus pada apa yang kita nak sebenarnya. Apa yang kita nak? Kita nak didik diri kita, kita nak sampai makrifatullah, maka fokus di situ. Bagaimana kita katakan, kita tahu guru kita berada pada jalan yang lurus, maka kita nak ambil yang ni. Maka Syekh Abdul Qadir disebut salah satu kesilapan seorang murid. Kita sebut tadi cara umum, bagaimana murid-murid tadi buat kesilapan sehingga dia tak mencapai tahap ilmu ataupun tahap
iman dia, tahap makrifat dia, tahap ilmu dia, tahap fana dia. 4 tahap yang kita bicarakan secara ringkas tadi. Tahap iman, tahap makrifat, tahap ilmu dan tahap fana. Dia tak dapat benda ni, maka Syekh Abdul Qadir menyebut antara salah satu kesalahan. Tadi saya sebut beberapa kesalahan umum. Jadi kita akan terus, Syekh Abdul Qadir akan terus menyebut tentang persoalan guru ini amat penting. Bila beliau menyebut ialah, kalau kamu belajar dengan aku untuk mengatasi aku, maka celaka kamu. Kalau kamu cuba untuk mengatasi maqam yang Allah berikan kepada aku, maka celaka kamu. Bila Syekh Abdul Qadir menyebut perkataan celaka, kasar ni celaka. Celaka ni, sebab kita dah terjemah Melayu, kita dah menganggap perkataan celaka itu teruk sangat. Dalam makna celaka, apa yang disebut oleh Syekh Abdul Qadir berarti binasa kamu. Tapi di terjemah tu bunyi kasar lah, celaka. Dan maksud yang sebenar, bila guru berkata celaka, artinya binasa kamu. Binasa kalau kamu fikir untuk mengatasi maqam aku. Kenapa bila seorang murid dia cuba mengatasi maqam gurunya, maka soalannya siapa yang akan didik dia? Sebab dia merasakan dia lebih hebat pada guru dia, maka dia akan mendidik dirinya sendiri. Maka ketika itulah ada penyakit pertama, riya, ghurur, terpedaya. Dan mulalah dia bercakap satu yang belum lagi bidang dia. Bila Abu Yusuf, dia rasa dia lebih alim pada gurunya Abu Hanifah, dan gurunya tak pernah lagi beri izin untuk dia mengajar. Lalu Abu Yusuf mengajar. Dia mula meninggalkan majlis guru dia, tak nak pergi mengajar. Abu Hanifah tahu ini dia antara penyakit murid. Dia rasa dia sama level guru, bukan siapa mereka, dia rasa mengatasi guru. Itu penyakit dia. Maka dia pun menghantar beberapa soalan untuk dibaca. Dia kata, wahai Abu Yusuf, aku dah ada beberapa soalan. Kalau kamu boleh menjawab, kamu kekal di situ. Kalau kamu tidak boleh menjawab, maka kamu kembali padaku menjadi murid. Maka dia beri persoalan. Akhirnya persoalan tersebut gagal dijawab oleh Imam Abu Yusuf Asy-Syaibani. Maka dia tahu ini teguran gurunya, dan dikembali balik berguru. Kembali balik berguru. Demikian kita lihat Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dengan gurunya Imam Malik. Imam Syafi'i tidak pernah berdebat dengan Imam Malik, tak pernah dengan guru dia. Walaupun dia berdebat dengan anak murid Imam Malik, dia tak berdebat dengan gurunya, dia menjaga. Bahkan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, dia tidak membina madrasahnya atau mazhabnya sebelum kewafatan gurunya Imam Malik. Dia tak berani. Walaupun Imam Syafi'i alim, tapi dia tahu seorang tidak boleh mengatasi guru dia. Dengan apa bentuk cara? Sehinggalah bila Imam Malik wafat, barulah Imam Syafi'i menzahirkan mazhabnya, pemikirannya. Maka mula berlaku perdebatannya, penjelasannya, karangan kitabnya untuk menjawab persoalan-persoalan yang menjadi pertembungan antara Imam Asy-Syafi'i dengan pandangan-pandangan Imam Malik. Tapi tidak pada waktu gurunya hidup. Tidak. Demikian kita lihat kisah para salafus soleh. Mereka letakkan sempadan mereka guru mereka. Itu untuk tidak mengatasinya. Kalau Allah bagi, itu hal lain. Kita bercakap tentang keinginan. Keinginan untuk mengatasi guru. Keinginan untuk kita rasa satu level dengan guru. Kerana seorang bila dia rasa di satu level dengan guru, dia tak dapat lagi kebaikan apa pun daripada guru dia. Sebab dia dah rasa satu level. Apa pun dia rasa okey, sama. Selagi mana dia rasa dia tidak selevel dengan gurunya, selagi itu dia dapat manfaat ilmu. Dia dapat keberkatan ilmu. Dia dapat ketinggian ilmu. Dan dia dapat apa yang disebut oleh para ulama sebagai ilmu tertinggi yang disebut laduni. Laduni datang daripada seorang yang beradab. Laduni tak akan datang pada seorang yang tidak beradab. Siapa pun nak adab, nak dapat laduni, maka pelihara adab. Seorang yang nak dapat kebaikan di sisi ibu ayahnya, maka jagalah adab. Seorang dapat kebaikan di sisi gurunya, maka jagalah adab. Seorang ingin mendapat kebaikan dari
pada seluruh, kalau kita pergi haji, kita panggil ni semua tempat ni sebagai masai ataupun masyair. Masyair daripada perkataan masy'ar, masyair, atau disebut syiar dalam bahasa Melayu. Dipanggil al-masyair muqaddasah. Itu syiar yang suci. Mana? Daripada Arafahnya, Muzdalifahnya, Minanya, Mekahnya, sehingga di penutupnya di Madinah ziarah. Dan semua masyair ini yang menjadi perjalanan haji, apa yang paling tinggi, apa yang paling mulia yang diperoleh oleh seorang haji, itu adabnya. Bila dia beradab dengan seluruh masyair ini, maka ini adalah sebab kepada mabrurnya. Dia ada adab. Maka adab tadi disebut oleh Nabi SAW, dia tak cenderung untuk berbala, dia tak cenderung untuk bercakap benda tidak baik, dia tak cenderung untuk berjidal, berdebat, kerana dia menjaga adab. Sekalipun dia betul, tapi dia tak nak. Maka kerana adab yang tinggi tadilah, dia pulang sebagaimana bayi yang baru lahir. Maka bila Syekh Abdul Qadir disebut, kamu tidak boleh mengatasi makamku, kerana makamku ini kurniaan Allah. Sebagaimana Allah sebut dalam Quran, wa in min syai'in illa indana khazainuhu, semua benda milik kami dan simpanan kami, kata Allah. Kemudian wa ma nunazziluhu illa biqadarin ma'lum, dan kami memberikannya dengan kadar tertentu. Maksud kadar tertentu, pada orang tertentu, pada tahap tertentu semua. Maka bila Allah berikan seorang yang lebih mulia pada kita, kita tengok Allah beri dia kemuliaan mengatasi kita, maka kita tidak boleh berusaha untuk mengatasi dia, tetapi apa yang boleh kita lakukan ialah untuk mengikuti dia. Sebab itu Allah sebut dalam Quran, ulaikal ladzina hadallah fabihudahu muqtadih, mereka lah orang-orang yang dipilih oleh Allah. Maka dengan sebab pilihan Allah pada mereka, kamu kena ikut. Tetapi kita bukan nak menandingi sahabat Rasulullah, kita nak ikut sahabat Nabi. Tak, saya nak buat baik biar saya lebih baik, hebat pada Umar Al-Khattab, tak boleh. Itu kurnia Allah pada mereka. Kita kena ikut mereka, bukan mengatasi mereka. Sama juga bila kita ni belajar, maka Allah kurniakan seorang guru kita belajar, maka kita tak pernah berfikir mengatasi guru kita, tapi kita nak ikut guru kita. Kita nak dengar percakapan dia, kita nak patuh suruhan dia, kita nak didik diri kita, kita nak bersih hati kita melalui cara dia. Maka barulah orang ni akan sampai. Tapi kalau orang dia tak faham, dia cuba untuk mengatasi guru, dia macam cerita silat, cerita kungfu ni, dah pandai nak lawan tok guru, pukul tok guru dia, selamanya tak dapat keberkatan ilmu dia. Tetapi kalau orang belajar silat, dia pandai, tok guru dia dah tua dah tok guru dia tak mungkin lawan tok guru dia tak mungkin. Masa muda dia tak beranilah, tok guru dia gagah. Dah belajar 20 tahun belajar silat, tok guru dia dah umur 70, dia baru umur 50, katakan. Dia tak mungkin ambil kesempatan dengan gurunya lemah untuk pukul guru dia. Surah ilmu dia ambil, tapi apa yang dilakukan ialah dia menjadi perisai pada guru dia, benteng. Dia akan jadi benteng sampailah guru dia mati. Dan dia tak akan pernah mengatakan dirinya guru selagi mana gurunya ada. Melainkan gurunya beri tauliah padanya, izin padanya. Itu kita lihat yang berlaku pada semua bentuk perguruan. Apatah lagi dalam hal yang Allah Ta'ala pilih agama ni. Allah angkat orang ni, Allah muliakan orang ni menjadi guru kita, maka kita tak mungkin lawan dia. Jauh sekali nak mengatasi dia. Kita nak, macam kita bacakan ayat tadi, nak ikut. Kalau kita buat apa-apa bentuk provokasi untuk melawannya, maka disitulah mula ilmu kita ni mengalami kecacatan. Lalu Syekh Abdul Qadir beri satu bandingan. Kenapa awak tak boleh lawan untuk guru awak? Kenapa awak tak boleh berfikir mengatasi guru awak? Dia umpama hujan diturun dari langit, lalu membasahi bumi, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, menumbuhkan pokok-pokok. Demikian juga
Bila Allah Ta'ala nak muliakan seorang, ia pilihan dari langit, sebagaimana hujan turun dari langit. Lalu orang ni Allah suburkan dia dengan ilmu. Di muka hatinya Allah suburkan dia dengan ilmu. Allah suburkan dia dengan kebaikan. Allah suburkan dia dengan anugerah. Allah suburkan dia dengan pendekatan. Allah berikan kepadanya segala tanda-tanda kesolehan. Maka dia semata atau seumpama bumi yang subur yang Allah pilih untuk diturunkan hujan. Maka yang ni hati yang Allah pilih untuk diturunkan rahmat dan bimbingan. Maka sebab itulah kita tak, antara benda yang saya kata kita tak akan buat, kita tak pernah berfikir saya belajar untuk lawan guru saya, mengatasi guru saya. Sebab tu tuan-tuan tengok mana-mana ulama bila dia belajar apa dia buat? Mempertahankan guru dia. Allahumma illa melainkan bila benda-benda yang sesat bertentangan terus. Tapi tidak mungkin guru-guru yang mursyid bawa benda yang bertentangan, melainkan ia bertentangan dengan kepahaman kita tentang hal agama Allah. Kita ni yang belum matang faham, lalu kita mula kata oh ini sebab begini, dengan kita katakan penafsiran kita, kerana kepahaman kita yang belum masak. Lalu kita cuba menterjemahkan kesilapan guru dengan makna silap. Padahal seorang bila dia ilmu dia betul, dia menterjemahkan apa yang dilihat sebagai bentuk kesilapan guru sebagai kesilapan faham dia terhadap apa yang dilakukan. Mungkin saya salah faham kok, saya kena tanya balik, saya kena refer balik. Maka dia tanya, maka dia jawab. Maka ini dari sudut perbandingannya. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir, apa yang patut kamu buat? Berusaha untuk bersama dengan aku. Umpama aku ni seperti aku sedang tahan perangkap. Siapa pun yang jatuh dalam jaringanku ini, maka akan aku sambuk dia untuk aku didik dan untuk aku jaga. Syekh Abdul Qadir, dia melihat ini peranan guru. Kerja dia mendidik. Maka peranan kita ialah kita cari mana guru yang boleh didik kita, untuk kita dengar bicaranya. Kerana bicaranya ialah bukan bicaranya, tapi bicara Tuhan. Bagaimana kita kata dia cakap apa pula? Bicara, maksudnya dia bawa perintah Allah, dia bawa perintah Nabi SAW. Kalau Nabi kata al-ulama warasatul anbiya, ulama tu waris Nabi, berarti para ulama bercakap dengan bicara Nabi SAW. Dan bila Nabi itu berbicara tentang perintah Allah, demikian juga para ulama, kerana dia warisnya. Tak ada ulama pun tidak bercakap berdasarkan hawa nafsu dia, melainkan kalau itu ulama jahat, ulama usuk. Tapi kalau ulama dia bertakwa, dia akan semaksimumnya bercakap apa yang Allah cakap, dan bercakap apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam cakap. Sehingga kita dengan ilmunya, maka kita dapat mengenali kata-kata dusta dengan kata-kata batil, kata-kata benar dengan kata-kata syaitan. Kerana orang beriman, dia akan melihat sesuatu tadi dengan cahaya dia. Kemudian Syekh Abdul Qadir mencela satu kelompok ahli Iraq. Kita sebut ahli Iraq, bumi yang penuh dengan sejarah ketamadunan Nabi-Nabi terdahulu sampai hari ini. Iraq dicemburui oleh dunia, khususnya dunia kafir. Sebab itu mereka berusaha mencari dalih untuk menghancurkan Iraq. Kerana di negara Iraq tersimpan pelbagai sejarah Islam, khususnya sejarah pada nabinya, baik Nabi Ibrahim, baik Nabi Nuh, baik nabi-nabi yang lain, yang banyak atas sejarahnya banyak berlaku di negara Iraq. Dan Iraq itu negara yang kepunyaan umat Islam. Sebab itu mereka antara negara yang mereka nak hancurkan, negara yang menyimpan sejarah Islam. Antara negara yang mereka nak fitnah ialah negara yang tersimpan banyak sejarah Islam. Iraq, Yaman, Syam, Mekah. Ini kesibukan orang kafir. Dan inilah kesibukan Dajjal, nak hancur negara yang terbinanya kemuliaan Islam. Baik, Syekh Abdul Qadir bila dipanggil, wahai ahli Iraq, sebab kamu menjadi ikutan orang lain. Ikutan orang lain. Kata Syekh Abdul Qadir, hei orang yang duk mengaku cerdik di kalangan ahli Iraq, kamu duk kata cerdik, tapi kamu tak dapat bezakan antara pemimpin yang betul dan pemimpin yang salah. Pemimpin yang membawa kebaikan dan pemimpin yang membawa kebatilan.
Ingat bahawa sikap kamu ini akibatnya kamu tanggung sendiri, bukan aku. Bila kita sebut apa tujuan ilmu, apakah dia natijah ilmu? Natijah ilmu kita dapat bezakan mana betul, mana salah, mana baik, mana buruk, mana yang hak, mana yang batil, mana yang iman, mana yang kufur, mana yang Allah, mana yang syaitan. Kalau kita dengan ilmu yang kita belajar dapat faham benda ni, kita dah capai kita punya target pertama kita. Target pertama kita nak kenal suatu betul atau salah. Kalau saya belajar bab semayang, sah ke batal? Kalau saya dah faham benda tu, saya dah sampai target pertama saya, iaitu mengetahui betul salah, sah batal, halal haram, dosa pahala. Ini basic ilmu, basic bagi setiap ilmu, dan basic bagi setiap bimbingan guru. Tok guru bila dibimbing kita, pertama dia akan beritahu, ni haram jangan buat, ni halal maka buat, ini sunat maka perbanyakkan, ini yang makruh maka hindarilah dia, ini yang wajib maka nak berpegang. Ini sifat dan watak tok guru, dan ini watak anak murid. Apa pun kita nak buat, kalau kita nak melabur, kita tanya apa hukum melabur ni, usaha ke pahala. Di situ kita mencari kebenaran. Maka orang ni disebut sebagai orang yang benar-benar belajar. Ini jadi tak tanya, ambil je. Makan kedai ataupun makan daging, makan je, tak tanya halal haram. Siapa sembelih kita pun tak peduli. Orang yang tak pernah mempedulikan hukum akal, maka dia telah memadamkan cahaya keimanan yang Allah beri pada dia. Orang yang mempedulikan hukum akal, ilmu, dia sedang menjadikan cahaya imannya makin terang. Imannya makin terang, makin terang. Bagaimana kita jaga dalam tindakan kita, dalam makan minum kita, dalam pergaulan, dan tutup bicara kita halal dan haram, kita sedang memberikan kesan cahaya pada iman kita. Tapi kalau kita mula tak peduli, tak ada ilmu bab tu, redah je, kita sedang memadamkan cahaya iman. Seperti Imam Malik, waktu dia melihat muka Imam Syafi'i, dia kata, dalam wajah kamu ada cahaya, maka jangan kamu padamkan dengan maksiat. Setiap orang beriman, Allah beri cahaya pada dia. Allah beri cahaya. Kalau awak kata orang beriman, dalam diri awak akan ada cahaya. Dan tanggungjawab awak ialah bagaimana nak besarkan cahaya. Dan bagaimana nak jadikan seluruh kehidupan awak percaya. Sebab tu kita, tuan-tuan, ada doa yang Nabi ajar. Kita nak ke masjid, satu cara atau satu perkara yang paling mulia dalam hidup, kita pun baca doa, Allahumma ja'al fi qalbi nura, wa fi sam'i nura, wa fi basari nura, wa fi lisani nura, wa an yamini nura, wa an shimali nura, wa an amami nura, wa an khalfi nura, wa min fawqi nura, wa min tahti nura. Allahumma a'zim li nura. Ya Allah, jadikan cahaya pada hatiku, cahaya bagi pendengaranku, cahaya bagi penglihatanku, cahaya bagi lidahku, cahaya di kananku, cahaya di kiriku, cahaya di depanku, cahaya di belakangku, cahaya di atasku, cahaya di bawahku. Ya Allah, besarkan bagiku cahaya. Orang beriman akhirat kelak, mereka akan bergerak dengan cahaya terang. Orang munafik tak ada cahaya, gelap. Sehingga orang munafik minta orang beriman, berhenti sekejap, naktabis min nurikum, kami nak tumpang cahaya kami. Orang beriman terus berdoa pada Allah supaya cahayanya sempurna. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana. Wahai Tuhan kami, sempurnakan cahaya kami dan ampunkan dosa kami. Tetapi bila kita ada iman, setiap kebaikan kita buat, kita sedang menjadikan iman itu bercahaya. Dan kita kena tahu, pada mahsyar padang yang gelap. Pada mahsyar ni bukan dewan stadium terang, padang yang gelap. Kalau setiap orang dicahayakan dengan iman dia, maka bila dia beriman, maka cahayanya terang. Sehingga sampai peringkat dia berada, dia adalah cahaya yang menjadi kemuliaan di hadapan khalayak manusia. Nanti kalau dia melintasi sirat juga dengan cahaya pada dirinya. Kata Nabi SAW, ada orang yang cahayanya cuma ke air ibu jari dia je, cik sikit, maka dia terpaksa berjalan perlahan-lahan untuk tengok cahaya supaya tidak terjatuh dalam neraka jahanam. Jadi kalau
Kita dalam hidup ni ada kira-kira dosa, pahala, halal haram. Kita sedang membesarkan cahaya kita. Tapi orang yang hidup tak ada kira-kira, tak ada ilmu, maka dia sedang memadamkan cahaya. Bimbang-bimbang, belum sempat dimati, cahaya itu dah padam semuanya. Maka begitulah berlaku pada orang yang dicabut iman. Dah tak ada iman lagi. Akhirnya mati di dalam keadaan tidak baik. Kemudian sesudah Syekh Abdul Qadir menyebut tentang adab guru, menyebut tentang kurniaan Allah, menyebut tentang duduk dengan aku, belajar, mendengar bicara aku, supaya kamu tahu mana benar, mana salah. Dan setiap kebaikan itu adalah cahaya. Dan orang beriman melihat sesuatu dengan cahaya iman dia. Kemudian Syekh Abdul Qadir menyebut, seorang murid yang sebenar, waktu dia mencari kebenaran, ketika itu bukan fokusnya pahala atau dosa, syurga atau neraka, tapi keredaan Allah. Kesibukannya mencari redha Allah. Jadi kalau seorang murid yang Allah beri hidayah, pertama dia akan fikirkan, saya nak kebenaran. Dia tak akan fikir syurga atau neraka lagi. Dia fikir, saya nak kebenaran. Apa yang benar? Saya nak keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab dia mula rasa kalau orang tu Allah nak beri bimbingan dan hidayah, dia mula rasa betapa perlu dia dekat diri dengan Allah. Dekat diri dengan Allah, sebagaimana seorang anak yang kehilangan mak ayah. Yang pertama dipikir biar dia dekat dengan mak ayah dia. Menilau dia cari mana mak dia, mana ayah dia. Menjerit dia, mana mak, mana ayah. Waktu dia mendapati, dia mendekat. Cukup dengan dekapan itu. Dia bukan fikir nak suruh mak dia beri makan, beri minum. Dia cuma nak cari mak dia. Kalau kita bagi contoh tadi, kalau seorang budak dia kehilangan mak dan ayah dia dalam perjalanan hilang mak, waktu tu dia tak fikir apa dia fikir dia nak mak. Kalau tahu itu keselamatan dia. Lepas dia dah dekat mak dia, boleh mak dia bagi makanan, boleh dia fikir makan. Mula-mula dia cuma fikir kerinduan dia pada mak dia. Dia mula fikir tentang keselamatannya berada di si ibu dia. Sama juga seorang hamba bila Allah nak beri dia bimbingan, Allah jadikan kesibukannya untuk mencari redha Allah. Saya nak redha Allah, saya nak dekat dengan Allah. Dia tak ada bicara kalau buat amalan ni pahala banyak ni. Dia pun tak tahu berapa pahalanya. Yang dia tahu ini kebaikan yang perlu dibuat untuk mendapat redha Allah. Maka orang macam ni, dia berada dalam perjalanannya yang benar. Sebab seorang, dia perlu lihat redha Allah sebelum dilihat pahala dan syurga. Kerana tidak ada yang lebih besar daripada redha Allah. Sebab itu bila kita lihat Allah Ta'ala cerita tentang orang-orang yang sudah sampai pada peringkat dan darjat, bila mereka buat sesuatu, mereka cuma kata kami buat ni kerana redha Allah. Sebenarnya kita baca dalam surah Al-Insan, sebagaimana dalam surah Al-Lail, bila Allah Ta'ala menyatakan innama nut'imukum liwajhillah, kami beri makan untuk redha Allah, untuk mendapat redha Allah. Bila seorang mula berbicara tentang redha Allah, dia kesampingkan pahala dan dosa. Bukan dia tak nak pahala, bukan dia tak takut dosa, tapi yang nampak lebih utama. Tuan-tuan, kita kalau naik boat, naik kapal, sebelum kita ke daratan, yang kita tengok ialah rumah api. Kita tak terfikir lagi nak tengok daratan yang cantik atau sebagainya. Tengok rumah api, kata itu adalah penentu untuk kita selamat. Tanya orang biasa buat boat, buat kapal, semua sampai ke mana-mana destinasi yang ditengok pertama rumah api. Dan rumah api itu berada pada tempat paling tinggi sekali. Rumah api, kita bertengok, oh ini rumah api. Kita akan sampai ke daratan yang selamat. Tak adalah kita fikir tentang rumah orang, tak ada. Rumah api dulu. Jadi kalau kita berada tengah laut, seorang berada tengah laut, yang dipikir nak selamat dia, bukan dia nak ke daratan, nak selamat dulu, biar dia boleh terapung dengan selamat sebelum cerita daratan. Cah kapal, dia pun Tok Umar ambil tengah laut. Yang pertama dipikir, macam mana saya boleh timbul kekal hidup di sini. Dia tak fikir bahawa dia akan mampu berenang untuk ke daratan. Yang fikir dia mahu terapung selamat. Demikian kita hamba Allah. Yang mula-mula seorang hamba itu berfikir bagaimana Allah redha kita, supaya kita selamat daripada segala kejahatan dunia ini. Kemudian Syekh Abdul Qadir menyatakan, kebanyakan kamu manusia menjadi tawanan kepada syaitan, tawanan kepada nafsu,
tawanan pada dunia dan syahwat. Ya Allah, bebaskan mereka daripada tawanan itu dan bebaskan kami dari tawanan itu. Tetapi bila kita sebut tawanan, maknanya kita ngikut. Kita ni cenderung ikut syaitan. Cenderung. Bila mana kita marah, maka kita pun ikut cara syaitan ajar kita marah. Maki, hamung, pukul. Bila mana kita cemburu, kita ikut cara syaitan ajar kita cemburu. Bila mana kita lapar, kita ikut cara syaitan ajar kita bila lapar. Apapun kondisi perubahan emosi kita, kita lebih cenderung ikut syaitan atau hawa nafsu atau syahwat kita. Jarang orang bila mana datang, contoh datang marah, saya marah ni, lalu dia mula mengikut syariat. Bila marah kena ambil wuduk, dia pun ambil wuduk. Kalau marah lagi kena solat, marah lagi kena duduk, marah lagi kena baring. Dia ikut tak? Tuan-tuan, bila tuan-tuan marah, kita ikut siapa? Kita ambil satu contoh emosi bila berubah. Waktu marah ikut siapa? Ni saya tengah marah ni. Sebab apa marah? Nasi masak lambat contohlah. Kenapa marah? Sebab kereta saya kena hentak ni. Baik, apa yang saya buat? Terfikir tak kita tengah kita marah kita nak ambil wuduk? Fikir atau tak? Tak fikir, bererti kita sudah berada dalam perangkap syaitan. Berfikir tak kita waktu kita marah kita nak duduk? Berfikir atau tidak kita waktu kita marah kita nak redakan marah, atau kita nak langsung saja kemarahan? Kalau kita marah kita nak langsung, kita tahu bahawa sebagaimana Iblis kata pada Nabi Musa, wahai Musa, aku nak beritahu pada kamu, bila seorang itu marah, bukan dia tapi aku. Seorang tadi bila marah, bukan dia tapi aku. Lihat seorang suami bila marah isterinya, dia pun ikut syaitan. Dia pun ceraikan bini dia, ikut syaitan lah. Nak marah ni, dia pun pukul isteri dia, dia ikut syaitan. Isteri pula bila marah, dia pun sama, ikut syaitan juga. Dia baling pinggan mangkuknya, dia bercakap benda bukan-bukan, dia ungkit benda bukan-bukan. Dia tak terfikir bila marah saya nak ambil wuduk. Tentang berapa orang kalangan kita, bila marah pertama kita terfikir saya kena ambil wuduk ni tengah marah ni. Kita nak marah anak kita. Bila periksa dapat nombor kebong ni, last kali marah. Budak ni tuition aku hantar, sekolah aku hantar, tapi periksa last kali, asal nak belasah ni. Pernah tak kita fikir datang je marah kita nampak tempat wuduk? Tak pernah. Berarti kita dalam tawanan syaitan. Atau kalau seorang bila mana cemburu, datang je cemburu, dia nampak penyelesaian, dia mengikut syariat. Bila kita cemburu, maka jangan diikut-ikut. Tapi yang berlaku bila kita cemburu, kita biarkan cemburu itu melalui perjalanan hidup kita, akhirnya jadi buruk dan teruk. Kita perhatikan, setiap kali berlaku emosi kita, kita ikut siapa? Saya bila mana suka sesuatu, baik Islam dah ajar suka macam mana? Suka jangan sampai keluar daripada batasan syariat. Suka kita pada seseorang bukan bererti kita berhenti nasihat. Dia buat salah pun kita biar sebab saya dah suka dia, tu saya biar je dia. Tidak, kita ada cara kita. Orang kalau bercinta, dia bercinta, sukalah pada perempuan ni, pada lelaki ni, apakah ketika itu dia ikut nafsunya menterjemahkan cinta atau dia ikut syariat? Kalau dia ikut syariat, dia tak ada dating-dating. Kalau dia ikut syariat, tak ada berdating. Nak dating boleh ada mak ayah sekali mungkin. Kalau dia bertemu pun untuk urusan, dia bukan cerita nak bagi apa ni ayat-ayat cinta, tak. Dia tahu dia tak layak, dia tak patut bagi ayat cinta waktu itu. Kerana walaupun dia suka, dia tahu perempuan ni bakal jadi isteri dia, atau perempuan ni tahu ini bakal suami dia, dia tetap menjaga bicara dia. Jangan sampai keluar daripada hukum hakam syariat. Tak adalah tanamu bertunang ke hulu ke hilir. Ini dah menjadi tawanan syaitan. Dia tahu tunang bukan menghalalkan cara. Dia tahu benda tu. Tunang sebagai tanda. Sampailah peringkat dikahwin, okay, bebas. Ya, kita lihat, saya katakan, bila berlaku perubahan emosi dan sebagainya. Waktu mana kita kaya, lalu kita ikut siapa? Nafsu, syaitan, ataupun kita ikut perintah Allah. Kita keluarkan zakat, kita mula infak, kita mula buat sesuatu yang lebih bermanfaat pada dunia dan agama kita. Setiap orang, dia kena tengok dirinya. Ketika mana berlaku perubahan-perubahan tertentu dalam emosi, dalam kehendak, apakah dia ikut syariat? Kalau ikut syariat, dia bukan tawanan syaitan, dia bukan tawanan nafsu. Tapi kalau kita tak ikut syariat, berarti kita sedang menjadi tawanan syaitan. Tengoklah, mungkin syaitan, mungkin nafsu, mungkin dunia. Macam
kita sebut contoh tadi, bila kita marah. Atau kalau kita mengantuk. Tentang bila kita mengantuk, kita ikut tak tuntutan syarak ataupun tuntutan nafsu? Orang ikut tuntutan syarak bila dia ngantuk, dia pun baca doa tidur, dia pun baca surah Al-Mulk, dia baca sekian-sekian, maka dia tidur dengan adabnya. Maka dia ikut tuntutan syariat. Dan bila mana dia bangun tidur, dia tahu untuk berzikir itu dan ini. Bukan bangun tidur tu tengok Facebook. Berarti dia sedang melihat mengikut nafsu dia. Bangun tidur zikirlah dulu, sebutlah nama Allah dulu. Bacalah doa bangun tidur. Berfikir kita pada bangun tidur apa nak buat wuduk. Nak sembahyang sunat 2 rakaat. Nak qiyamul lail. Ini orang yang berfikir sesyariat. Tapi yang lain pada tu dia berada dalam tawanan syaitan, tawanan nafsu, tawanan dunia. Jadi perhatikan ketika mana kita sedang berada pada situasi tertentu, kita ikut siapa. Yang saya bagi contoh, kalau kita marah, kita ikut siapa waktu itu. Kalau kita suka, kita ikut siapa waktu itu. Kalau kita kaya, kita ikut siapa. Kalau kita keadaan cemburu, kita ikut siapa. Kalau kita dalam keadaan wasangka, kita ikut siapa. Ni tengah wasangka buruk ni, baik awak nak ikut syaitan ke awak nak ikut syariat? Saya nak ikut syariat. Bagaimana saya nak rawat wasangka buruk saya? Wasangka buruk, saya ada wasangka sikit pada orang. Maka apa kata Nabi SAW bila seorang tu wasangka? Apakah dia terus cerita pada orang lain untuk membesarkan wasangka? Kita ni tuan-tuan bila wasangka ke orang, yang berlakunya kita suka cerita ke orang lain supaya wasangka tu jadi lebih besar. Wasangka tu bila lebih besar, kita kata dia ni lepas balik haji nampak sombong sikit misalnya. Kita bina wasangka kita pun kata betul lagi. Dia pun tak nak salah orang, sombong lah tu. Dia mungkin begitu begini. Kita bina wasangka buruk kita dengan cara cerita ke orang. Kita tak pergi pada sumber dia, dan kita tidak tahu kenapa sumber dia. Selalu yang menjadi kesilapan besar kita ialah kita tidak mau kembali pada sumber. Kita terus pergi pada benda yang menjadi perkara yang terus mewujudkan persoalan lebih banyak. Akhirnya kita betul, saya pun nampak macam gitu juga. Tukang kata betul ni pula, untuk besar lagi wasangka. Sebab kita pun tengok sekarang dia pun dah tak nak gaul dengan orang. Dia pun begitu, dia tambah resepi yang syaitan bagi. Ini bahan-bahan dia, nak ambil bahan-bahan dia. Akhirnya kita jauh daripada kebenaran. Lalu kita membina permusuhan yang sepatutnya tidak pernah berlaku. Sebab itu tuan-tuan, bila datang je wasangka, jangan besarkan dengan cara cerita ke orang. Kerana cerita wasangka kita pada orang, kita sedang membesarkan wasangka. Wa imma kita kambus dalam diri kita, biarkan sampai akhirnya dia hilang lenyap. Dan sampai kita lihat sesuatu yang lain daripada apa kita sangka. Atau kalau kita rasa agak sibuk sangat, pergi tanya dia. Pergi tanya, kita tengok seorang tu jalan dengan perempuan. Teruknya dia perempuan mana pula dia berjalan. Kita pun cerita ke kawan kita. Aku tengok si Mang dia berjalan dengan perempuan lain. Bukan bini dia tu. Siapa pula ni? Misalnya. Kawan dia kata, saya pun begitu. Ni tambah. Akhirnya terjadi fitnah. Ni kalau jumpa dengan Cik Mang ni, Cik Mang nak tanya siapa perempuan ni? Ni anak saudara saya. Dah habis wasangka dia. Tutup. Tapi kebanyakan manusia, bila dia wasangka, dia tak kira dia wasangka siapa pun, dia cuba besarkan wasangka dengan cerita pada orang yang dia tak akan jumpa jawapan. Melainkan dia akan dapat wasangka itu dia makin besar. Dan ini benda yang kita kena tahu. Apakah kita menjadi tawanan nafsu ataupun tawanan syaitan atau syariat. Bila kita ikut syariat, kita tahu setiap wasangka kita perlu dirawat dengan cara baik. Setiap perasaan kita, persoalan perlu dirawat dengan baik. Apa dia? Kita ada syariat. Di setiap apa yang berlaku, tengok bagaimana kita bertafaul ataupun kita panggil bereaksi. Bagaimana kita bereaksi dengan apa yang kita ada. Kalau hari ni kita kaya, macam mana kita nak bereaksi dengan kekayaan kita? Kalau hari ni kita berilmu, bagaimana nak bereaksi dengan ilmu kita? Semuanya sama ada kita berada dalam tuntutan atau ikutan pada syariat, atau mungkin kita menjadi tawanan syaitan, tawanan dunia, tawanan hawa nafsu kita. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.